Trigonometry. Okey, ingat graf sin macam ni. Amplitude dia adalah 1. Amplitude dia adalah 1. Sebab ni 1. Skala dia adalah 360, maksudnya satu tempoh. Yang ni satu tempoh adalah 360. Jika dia bagi Y sama dengan sin 2X. Okey? Maksudnya 2X ni, maksudnya dalam 360 dia ada 2. Okey, dia ada 2 sin. Ini kita kata satu tempoh. Ini hingga sini. Okey, satu ni licin ni. Okey, ni macam bukit lah. Bukit dan bukit terbalik ya. Okey, bukit ni. Nah, bukit dengan bukit terbalik. Okey, ni satu tempoh. Okey, ni satu tempoh. Ni kita kata satu tempoh. Okey, satu tempoh. 2X ni maksudnya 360 ni ada 2 tempoh. Ada 2 tempoh. Kemudian kalau kita nak cari satu tempoh tu berapa sudut dia? Berapa sudut dia? So kalau kita nak cari satu tempoh tu berapa sudut? Okey, kita tengok yang ni ya. Ni. Okey, kalau ini kita nak cari skala. Okey. Satu tempoh 360. So 2X ni ialah 360. Jadi X ialah 360 per 2. Okey, maksudnya satu skala, satu tempoh ni adalah 180. Satu tempoh ni 180. So sampai sini 180. Sin 4X. Maksudnya dalam 360 ada 4 tempoh. 1, 2, 3, 4 tempoh dalam 360. Okey, so kalau saya nak cari satu tempoh, berapa sudut? Skala dia berapa? So, ni kalau sini 4, okey, kita guna 360 per dengan 4. Per dengan 4 dapat berapa? 90. Okey, per dengan 4 dapat 90. Satu tempoh tu 90 darjah. Semua tu 90 darjah. Okey, satu tempoh. So ini adalah skala. Kalau sini 4 bahagi 4. Okey. Formula lah kalau kita guna. Kalau Y sama dengan sin 1/3X. Kalau kita nak cari skala dia, okey, kalau satu tempoh macam ni. Maksudnya dalam 360 dia ada 1/3 je. Kalau kita pecah ke 3. Agak-agak macam ni. Okey, pecah ke 3. Dia sampai sini je. Tapi macam mana kita nak lukis? Okey, kena cari satu tempoh tu berapa sudut. Kena cari skala dia. Okey, satu tempoh tu berapa, merangkumi berapa sudut. Okey, so tadi cikgu kata kalau sini ada 4, kalau sini 4, kita bahagi 4 kan. Kalau sini 1/3, kita pun bahagi 360. Kalau nak cari skala, 360 bahagi 1/3. Kalau bahagi maksudnya darab lah kan. 360 darab dengan 3. So, cuba darab dengan 3. Iaitu 1080. Okey, maksudnya bagi Y sama dengan sin 1/3X ni. Okey, satu tempoh sampai sini adalah 1080. Satu tempoh. Okey, satu tempoh ni 1080. Kalau kita bahagi 2 sampai sini adalah 540. Kalau bahagi 2 lagi, separuh sini 270. So 360 agak-agak di sini dah.
Okay, agak-agak di sini lah. Okay, so nampak kan? Okay, 1/3 dia akan besar sikit. Okay, kita tengok cos. Okay, di sini juga. Okay, tangent. Okay, cos macam mana? Salah. Cos dia sebenarnya dia macam sin, tapi sin dia mula daripada kosong, kan? Sin dia mula daripada kosong. Cos dia mula dengan 1. Okay? Mula dengan 1. Okay, dia macam cacing. Okay, mula dari sini. Okay, maksimum dekat sini. Okay, dia masuk tanah. Keluar tanah. Kepala dia di sini. Masuk tanah, keluar tanah. 1 tempo. Ini kita kata 1 tempo bagi cos X. 1 tempo 360. Okay, sama juga kalau cos sama dengan, okay, Y sama dengan cos 1/2. Jadi maksudnya dalam 360 ni dia ada separuh sahaja. Okay, separuh sahaja maksudnya sampai ke sini je. Separuh. Okay. Okay. 1 tempo 360. Okay, 1 tempo. So kala dia 360. Yang ni macam mana? Okay, kita guna 360 bahagi dengan apa, nombor apa dekat sini kita bahagi. Kita akan dapat kala dia. Maksudnya sudut dia untuk 1 tempo. Okay, so apabila bahagi dengan 1/2 jadi darab lah. Darab tu 500. Betul? 720. Ni 720. Maksudnya kalau bagi 1/2 cos 1/2 1/2 sampai sini 720. Ni 360. Okay, nampak? Okay, tangent lain sikit ya. Tangent dia lain sikit. Okay. Tadi yang 2 tu kalau bagi cos sin 1 tempo 360. So kala dia adalah 360 kalau bagi sin dan cos. Okay. 1 tempo kala dia 360. So tangent ni kala dia 1 tempo 180. Sampai sini je. Okay, tapi kamu kena ingat 360 ada 1, 2, 1, 2. Naik, turun, naik, turun. Okay, ini sambung ya. Okay, ni 1 tempo 180. Lain sikit bagi, kalau bagi apa, tangent dia lain sikit. Tapi dalam 360 kamu kena lukis macam ni. Okay, sebagai contoh ya. Okay, kalau cikgu bagi tangent 2x ya, y sama dengan tangent 2x. So kita dapat 1, ni 1. Okay, 2 ini 360, separuh ni. Okay, kita tengok 1 tempo tu berapa. Okay, 1 tempo. Okay, 1 tempo kita dapat 2 kan. 1 tempo kala dia 180 bahagi dengan 2, 90. Okay, so maksudnya ni 1 tempo kan. 1 tempo maksudnya sini 90. Sama saja kalau kita lukis tu sama saja. Kita ambil satu set macam ni. 1 set, 2 set, 3 set. Kalau 3 ada 3 bentuk ni. Okay. Kita tengok ni soalan. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, lakarkan graf ini. Okey, kalau kita lakar graf ini senang. Tapi dia nak dari 0 hingga pi. Pi itu 180. Apa yang kita ingat untuk sin kan? Macam ni kan? Bukit. Dan bukit terbalik.
I'm still a kid, so like this is bukit. Dan bukit terbalik. Okay, so sin, tapi dia nak sampai pi saja. Maksudnya dia sampai sini saja, 180, separuh saja. Okay, kalau kita lakar yang garis ni, kita kena lukis dengan pembaris. Okay. Okay, I try. Lukis dengan pembaris. Walaupun lukis dengan pembaris, ini X, ini Y. Okay, so ni sampai ke sini adalah pi. Sampai pi je. Kalau kamu lukis lebih pun tak apa, tak ada markah je, lakar. Okay, dah dapat. Okay, jangan lupa amplitude dia adalah 1. Okay, tangent je, tak ada amplitude. Cos, sin ada. Okay, seterusnya pada paksi sama, lukis garis lurus yang bersesuaian untuk cari bilangan. Cari bilangan penyelesaian. Dia nak bilangan, dia bukan nak cari penyelesaian. Okay, dia nak bilangan. So, bilangan senang sikit, kita tengok yang ni. Okay, apa yang kita ada adalah Y sama dengan sin X. Dia bagi ni. So, sin X ni, kita ganti jadi Y. Sin X ni ganti jadi Y. Kita dapat 2Y tolak X per pi. Okay, so 2Y sama dengan X per pi. Kemudian Y sama dengan X per 2 pi. Okay, kalau X kat atas. Okay. Kalau kita tulis dalam bentuk kecerunan, dia macam ni kan. So, ini adalah garis lurus. Garis lurus. So, kita tengok macam kita kena lakarkan satu garis untuk dia. Okay, X ni kita isi apa saja di antara 0 hingga ke pi. Saya isi 0, saya isi pi. Okay, jika X jadi 0, jadi Y dia jadi 0 lah. Okay, jika X tu jadi pi, okay, potong-potong dapat 1/2. 1/2. Okay, 1/2 adalah separuh dari sini. Separuh sini. Sini, this one. Okay, so 0, 0, apabila X sama dengan pi, Y sama dengan 1/2. Okay, baris cikgu pun tak tahu betul ke tidak. Okay, ni tak betul lah. Okay, kena dari 0 hingga ke pi. Okay, lukis dengan pembaris ya. Okay, dia nak bilangan kan? Kita lukis. Okay, so kemudian kita kena bulatkan. Okay, bulatkan. Titik persilangan kat sini dengan sini. Bulatkan. So, bilangan penyelesaian dia ada 2. Ialah 2. Maka di sini, kadang-kadang sini pun ada maka. Okay. Okay. Next. Tangent. Okay, so benda pertama tangent naik, turun. Naik, turun. So jangan lupa asymptote dia. Okay, kena ada asymptote supaya kita tak silap. Kadang-kadang kalau kita tak lukis asymptote terkena garis ni, macam ni, dia akan kira salah jugalah. Kira tak cantik. So bila ada negatif, negatif maksud yang positif jadi negatif, negatif akan jadi positif. Dari 0 hingga 2 pi ni. 0 hingga 2 pi. So kita kena lukis. Okay. Ni Y. X.
Yeah. Okay, ini adalah y. Okay, y. X. So, senang, tapi pecah ke 4, iaitu 90, 180, 270, 360. Tapi dia guna 2 pi kan? Kalau dia guna 2 pi, tak boleh lah ni. Kita kena guna 2 pi dengan pi. Okey. Ni ada garis asintot. Sila lukis dengan mengguna pembaris ya. Cikgu boleh guna pembaris tapi akan lambat. Jadi cikgu tak tunjuk dengan pembaris lah. Okey, ada pembaris dalam komputer. Tapi kalau nak tunjuk tu akan jadi lambat. Okey, so dari sini kita lukis. Ini untuk tangent. Sekarang kita nak negatif. Yang positif akan jadi negatif. Negatif jadi positif. So saya lukis ini. Okey, ni akan. Okay, over here. So saya buat. Saya harap boleh cantik lah kan. Okay, over here. Okay, and then naik turun, naik turun, dan naik turun, naik turun. So yang tak cantik yang ni ya. Okay, tapi boleh terima lah. Okay, so 2 pi. So ni kosong. Boleh? Okay, lukis. Puma. Okay, kalau nak tulis satu bolehlah, tak ada masalah. Okay, tapi tak payah. Kalau nak tulis tu kena kira betul-betul. Okay, 45 kat mana? 45 ini 90 kan? Ini 90, 45 kat sini. So saya cuba kira 45 ni, tangent 45. 1 ya. Okey, 45 tu 1. Negatif y sama dengan negatif tangent 45. Jika kita ganti x sama dengan 45, kita dapat negatif tangent 45, kita dapat negatif 1. So, ni 45, ni negatif 1 di sini. So, sama juga ini 1. So, saya padan ini. Kosong terlalu besar, ini negatif 1. Ini kosong, ini 1. Okey, yang lukis ni, cikgu lukis ni supaya tadi tu lukisan cantik sikit. Ini kosong, ni 1, negatif 1. So, 45 dekat sini kan? Ni negatif 1, ni 1. Okey, boleh? Nak ikut dah, ikuti ni. Okey, seterusnya, paksi yang sama sila lukis garis lurus untuk yang ni. So, kita ada y sama dengan negatif tangent x mula-mula. Sekarang ni dia bagi yang ni, tambah 2x. So, negatif. Okay, negatif tangent. Kita ada tangent di sini. Macam mana tangent ni boleh ganti jadi y? Jadikan dia jadi negatif. Okay. So, nanti, okay, tapi saya ada pi. Saya bahagi pi. Semua bahagi pi. Sebelah kiri bahagi pi, sebelah kanan bahagi pi. Kita dapat tangent x tambah 2x per pi sama dengan kosong. Right, tangent x sama dengan negatif 2x per pi. So sekarang ni saya nak darab satu negatif 1 di sebelah kiri supaya dia jadi negatif. Sebelah kiri darab negatif, sebelah kanan pun darab dengan negatif. Okay, so sini dapat negatif tangent x, sini dapat negatif positif. So negatif tangent ni jadi y. Okay, dah dapat dah. Yang penting saya dapat negatif tangent ni. Supaya saya boleh dapat y. Okay, so dapat tu, kita kena lakarkan garis tu. Okay, ni kosong dengan 2 pi. Kosong dengan 2 pi. Kalau kamu nak kira untuk pi pun tak ada masalah. Okay, apabila x kosong, y lah kosong. Apabila x tu jadi kosong, y jadi kosong. Apabila x tu jadi 2 pi. Okey, kita kira. Kita akan dapat 4. Okey, kita kira sekali lagi. Y sama dengan 2x per pi. X ni, apabila x ni pi,
Y akan jadi 2. Okay, so ini kita ada X kosong, Y kosong. Ini 1 kan? 2, 3, 4 katakan. Okay, ni 4. Ni 1, 2, 3, 4. Okay, 4 dekat sini. Okay, apabila 2 pi, ni 2 pi. Apabila 2 pi, Y 4. Apabila X pi, Y 2. So kita lukis garis lurus. Okay. Dapat? Kita dapat ni. Titik persilangan 1, 2, 3. Ada 3 titik persilangan. Titik persilangan ada 3. Bilangan penyelesaian ialah 3. Kena tulis tau. Tak tulis susah lah. Dia nak bilangan saja, bukan nak penyelesaian. Penyelesaian tu jawapan dari paksi X. Okey. Boleh kan? Tak ada masalah kan? Okay, next. 2 pi. Okay, saya kena ingat cos dia macam mana? Dia bukan sin bukit. Cos, sin tu macam S tau. Okay, cos dia cacing. Mula dari sini, dia mula dari atas pokok, dia nak turun ke tanah. Okay, dia naik balik ke tanah. Ke atas tanah. Okay, 360. Dia macam cacing, betul macam cacing. Okay. So dekat sini 2x, ini cos x saja. 2x maksudnya 2 kali dan amplitude 3. Ni 1 je. Amplitude 3. Jadi ini akan jadi 3. Okey. So kita lukis dengan pembaris. Okey. Bila tak guna pembaris, bila kamu lukis cos. Okey. Cikgu suka ni. Cikgu yang tak suka tambah-tambah tu. Tambah 2, tambah 3. Yang tu susah sikit. Kena lukis 2-3 kali. Okay. Ini senang sebenarnya. Senang kan? Guna cara cikgu. Tak apa. Okay. 2x. Cos 2x. So ada 2. Dalam 360 ada 2. Maksudnya kalau kita nak cari kala dia, nak cari tempo dia kan. 360 ada 2 tempo. Jadi 1 tempo, yang ni ada 2. Jadi saya bahagi 2. Okey, saya bahagi 2, saya dapat 180. Maksudnya 1 tu, okey, 1 tempo tu 180. Okey, so saya lukis. It's better than before. Ada 2. Okay. So sini 3. Sini negatif 3. So cikgu tunjuk di mana ada masalah ya. Di mana cikgu tak boleh terima. Sini. Okay. Ini bahaya sini. Ini bahaya sebab tadi garis tu garis lurus kan, saya condong. So nanti cikgu akan silap faham. Ni. Macam ni. Macam ada 2 garis tadi. So ni pun sama kat sini. Dia macam terputus kan. Okey. So kita tengok ni. Dah dapat. Okey, 3 negatif 3. Yes. Habis. Betul. Skala cantik. Okey. Then kita tengok ni. Okey, masalah nak cari ni. Okey. Cos 2x sama dengan, wah, 3 ke? 3 pi tolak 1/3. Let me check. Okay, betul. So, ni ada 3 di depan. Tapi ini, okay, so, tapi ini ada cos 2x saja. Okay, so we check darab 3, sebelah kiri darab 3, sebelah kanan pun semua darab dengan 3. Semua darab dengan 3. So saya dapat 3 cos 2x dapat 3 bahagi 3 kok 1 lah. Yang ni 1/3 darab dengan 3 dapat 1.
Okay, yang ini jadi Y dah. Kan ini Y. So this one will become Y lah. Okay. Di garis lurus juga. X di atas, kalau X di bawah bukan garis lurus. Okay, itu graf. Kalau X di bawah dia graf salingan. Ingat lagi. Graf dia, kalau X di bawah graf dia akan jadi macam ni. Okay. Okay, kita tengok ni. So, kita kena plot lah. Apabila X kosong, apabila X pi, apabila X 2 pi. Kita ambil nilai ni dari mana? Kita ambil nilai ni dari pasti X. Okay, apabila X kosong, X tu ganti kosong ni. X tu ganti kosong, dapat negatif 1. Oops. So, bahagi ke, okay, negatif 1. 2. 1, 2. Okay. So, apabila X sama dengan pi, dapat kosong. Pi per pi 1. 1 tolak 1, kosong. Apabila X 2 pi, ya. X 2 pi. Jadi, 2 tolak 1 dapat 1. Okay, ini kena kira. So, apabila X kosong kat sini, kemudian pi itu kosong, kemudian 2 pi itu 1. 1 di sini. So, guna pembaris. Guna pembaris. Sila guna pembaris. Oh, sengit. Ni tak boleh terima. Sebab kena betul-betul So, see whether cannot. Also cannot. Tak lalu kan. I'm cheating now. Oops. I want to cheating, but cannot be cheating. Okay. So, macam tadi lah. Terpadam. Bila terpadam tak boleh dapat balik dah. Okay, tak mahu guna pembaris lah. Guna tangan. Okay, peperiksaan kena guna pembaris ya. Okay, bila kita tukis tu, guna tangan. Okay, guna pembaris ya. Dan peperiksaan guna pembaris. Okay, nampak? So, kita sekarang ni kena bulatkan titik persilangan. Garis. Okay, sekarang ni kena bulatkan titik persilangan garis dengan cos tu. 1, 1, 2. Kena bulat tau. 2, 3, 4. Ada 4. So, bilangan penyelesaian dia ada 4. Kena tulis. Ini maka, ni maka. Kadang-kadang ini pun ada maka. Okay. 3, 4, 5, 6, if not mistaken. Or 7. 7 maka. 7 maka. Okay, 7 maka. Banyak tau. Oh, don't kidding 7 mark already. Like that only. Lukis sahaja. Okay, so bila laka tu boleh laka macam ni. Kalau dia kata sila lukis, lukis atau plot kita kena lukis di kertas graf. Plot satu-satu, kena kira satu-satu. Apabila pi per 2 berapa, 90, 45 semua kena kira, lukis satu-satu. Okey, kita tengok ni. Tangent 2x, maksudnya dalam 360 ada 2 tangent. Ni satu. Okay, yang kedua, 1. Yang kedua, ada 2, 360. Ini pi. Ini pi per 2. Okay, so kena lukis. Ada modulus. Modulus maksudnya semua akan jadi positif.
semua akan jadi positif. So kita terlibat, ni condong, sengit. Itu sengit juga sikit. Okay. Pastikan sini 90. Okay. So kita ada, kita boleh lukis satu, sikit betapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 2 pi. Okay, separuh tu pi. 4/2. Okay. So over here, kita lukis ikut ni. Tapi ni semua akan jadi positif. Okay, pi/2. Ada 2 kan? Dalam 300. So ini akan jadi naik. Naik kat sini. Okay, ini adalah asymptot. Okay, ini ialah asymptot. Okay. So ni memang naik lah. Okay. Memang naik dekat sini. Dan perhati tak? Ruang dia, cikgu lukis tas, ruang dia kena sama tau. Okey, bila kamu lukis tu, kamu guna pembaris 1 cm, 1 cm. Okey, 1 cm, kira 1 cm, 1 cm. Okey? Kena ikut skala. Okey, kena ikut skala. So, ini adalah y sama dengan tangent 2x modulus. Okey. So, sekarang ni kita ada 2 modulus tangent 2x sama dengan 2x per pi tolak 4. So, sekarang saya nak tukar ni jadi y. So, kita dapat 2y sama dengan 2x per pi tolak 4. Jadi, y sama dengan bahagi sebelah kiri bahagi 2, sebelah kanan pun bahagi 2. Tolak 2. Okey, so saya dapat ni. X, y. Ini kosong, ini pi, ini 2 pi. So, apabila x kosong, y dapat negatif 2. Okey, apabila ni pi, x pi, y dapat, okey, dapat negatif 1. Apabila 2 pi, y sama dengan 2 pi, x sama dengan 2 pi. 2 pi per pi tolak 2, kita dapat kosong. Jadi saya kosong, isi kosong. Nampak? Ini sebenarnya tak ada markah, cikgu. Okey. Bila x kosong, okey, cikgu nak cek juga tangent. This one, 1, 1, 2, right? Give half 45. Okey, kalau cikgu nak cek 22.5. Cikgu nak cek apa? Cikgu nak cek tangent 22.5 dapat berapa? Okay. Jadi y sama dengan tangent 22.5. Apabila x sama dengan 22.5. Okay, kenapa saya guna 22.5? Okay, ini separuh kan? Ini 90, ini 45. 45 separuh lagi 22.5. Okay, separuh lagi. Saya nak cek. Dapat 1. Okay, so ni 1, sini 1 lah. Sini 1. Okay. Saya nak cek 1 di mana. Jadi saya baru boleh lukis. Okay, so 1, negatif 2. Ini kosong. Okay, so apabila x kosong, y negatif 2. Apabila pi, x sama dengan pi, ni negatif 1. Kemudian x sama dengan 2 pi, kita dapat kosong. Sini. Okey, so lukis dengan pembaris ya. Lukis dengan pembaris. Pastikan sambung. Kalau you lukis macam cikgu ni,
Tak ada markah, bukan garis lurus. Itu garis tak tahu apa. Garis lurus tu kena lukis dengan pembaris. So kita tengok cos ni, 3/2, iaitu 1 separuh 1 cos. Cacing dari tanah, dari atas, dari pokok ke tanah naik lagi 1. Masuk, okey, separuh. Ni 360, 1/2. Okay. Kalau sama dengan 360, kalau sini ada 1.5, kalau sini 1.5, bahagi dengan 1.5. So, saya kira dengan kalkulator saya dapat 240. So, maksudnya sampai sini 240. 120 separuh. Satu tempoh tu 240. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan yang ni 90 darjah. Tapi ini tak 90 darjah pun. Okey, saya cuba lukis yang sengit. Sikit. Boleh macam ni. Tapi kalau lukis tu kena betul lah. Okey, dia nak sampai pi sahaja. Sampai pi saja. Pi saja jadi 180 susah sikit sekejap Cikgu kira ya. Okey. Okey, saya lukis betul-betul. Okey, saya lukis sini lah. Okey, ini 360 kan. Tadi kita dah kira satu tempoh tu 260. Satu tempoh 240. Kita dah kira satu tempoh tu 240. Kalau separuh adalah 240 bahagi 2 dapat 120 separuh tu. Mana 180? Di antaranya 120, 240, kita dapat 180. Okay, so pi dekat sini, pi, this is pi over here. Kalau lukis terlebih tak ada masalah. Jangan lukis kurang daripada pi. Kalau lukis lebih daripada pi tak ada masalah, biar saja. Okay? Okay, so dia nak sampai pi je kan? Look at the question. Okay, dia sampai pi. So jangan lupa tulis 2, -2. Kalau tak tulis, maka tak lengkap. Okay, kalau tak tulis maksudnya tak lengkap. Tak lengkap tu maksudnya tak ada markah yang penuh. Okay, rugilah kalau lupa lukis amplitude. Okay, so dekat sini ada ni. Cos 3/2x sama dengan 1/2 tolak. Salin dulu soalan dengan betul. Okay, ini kalau salin tu, kalau silap tu bahaya macam silap salin tu kosong markah. Bukan kosong markah lah, mungkin ada markah lah, tapi kalau tak dapat markah penuh tu rugi. Okey, sini ada 2. Jadi sebelah kiri kita darab 2, sebelah kanan pun kita darab 2. Kenapa nak darab 2? Sini ada 2. Okey, supaya saya nak jadi y, garis lurus. Okey, so sebelah kiri darab 2, sebelah kanan pun darab 2. Semua darab 2. Okey, kena darab 2. So dapat 2 cos 3/2x sama dengan ni 2 darab 1/2 dapat 1. 2 darab dengan x/2 pi dapat x/pi. Am I right? Yes, I'm correct. So ini jadi y. Sama kan? Ini sama dengan yang ini. So ini adalah y. Y store. Okey, dah dapat. Okey, maka tak penuh lagi, tak lukis lagi. X, Y. Okey, kat sini mana-mana pun boleh tapi dia sampai pi je. Okey, so kosong pi lah. Kosong dengan pi lah. Okey, apabila X kosong, X tu jadi kosong, Y jadi 1. Apabila X tu ialah pi, okey, 1 tolak 1 dapat kosong. Okey? Okey, so ni kosong, 1, kosong, X kosong, Y 1, 1 di sini, titik,
Ni pi kosong. Pi kosong. Okey, garis lurus. Okey, garis lurus. Sampai sini. Berapa? 1, 2. Bilangan penyelesaian dia 2. Okey. Kenapa? Sebab ni sampai pi je. Kita pi. Okey, kalau kamu kira untuk 2 pi. Okey, siapa kira untuk 2 pi? 2 pi dengan pi ya. Ni persamaan berhati-hati persamaan ni. So pi 1 negatif 1 dapat negatif 1. So kalau kita lukis sampai sini, dia tapi soalan ni sampai pi je kan. Kalau penyelesaian kamu tulis 3 tu salah. Okey, sebab dia sampai pi je. Okey, kamu dapat markah tapi tak dapat markah penuh.